Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ilmu yang telah diberikan isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Ianya merupakan satu tuntutan syarak. Tuan-tuan dan perempuan, kita belajar untuk membeli syurga. Kita belajar adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah untuk membeli syurga. Oleh kerana itu adalah wajib. Maka pastikan apa yang perlu kita siapkan di hari akhirat itu kena lengkap dan kena betul-betul bertepatan. Kerana apa? Selepas perjalanan ini, yakni perjalanan dunia yang telah Rasulullah limitkan antara 60-70 tahun itu umur umatku kebanyakannya yang meninggal, maka kita mengisyaratkan kepada kita bersiap sedia kerana selepas ini adalah satu perjalanan yang lebih jauh, lebih menakutkan, lebih menggerunkan. Hanya mampu kita bertindak adalah bekalan. Ya, bekalan kita. Seperti mana bak kata orang, ya, kita ni nak pencen. Jadi kita kerja bawah kerajaan dapatlah pencen. Ya, itu bekalan untuk hari-hari tua. Bagaimana pula bekalan untuk hari-hari akhirat? Dia bukan kira pencen, tetapi bergantung pada amalan-amalan kita yang ada di sini. Amalan-amalan kita yang kita lakukan, Allah akan ambil nilai amalan-amalan kita. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan perempuan, ianya merupakan satu perkara yang menggerunkan. Kalaulah amalan-amalan ini tidak disediakan, kalaulah amalan soleh yang bertepatan ini tidak disediakan, pencen kita di akhirat tidak akan dapat. Pencen kita tidak akan berkualiti. Oleh kerana itu, Maha suci Allah, Allah yang bersifat penyayang dan pemaaf ini, Allah akan memberikan kita berbagai-bagai jalan untuk menyampaikan cara untuk mendapatkan amalan yang terbaik, amalan soleh yang terbaik. Maka berusahalah untuk mendapatkan amalan tersebut seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan perempuan, kita merindui syurga, kita merindui hari akhirat. Tapi bagaimana kita nak merasakan kerinduan kita? Ya, bagaimana saya nak sharekan benda-benda perkara-perkara yang begini? Kerana apa? Kerana kerinduan itu akan ada dalam jiwa-jiwa yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Kerinduan kepada Allah, kerinduan bertemu dengan Rasulullah, kerinduan bertemu dengan hari akhirat, semuanya wujud sebenarnya. Sayang jika kita hidup di dunia ini tidak merasakan kemanisan tersebut. Kita tidak merasakan kemanisan bertemu dengan Allah, nak bertemu dengan Allah, ataupun kemanisan beriman dengan hari akhirat yang menyebabkan kita melonjak-lonjak untuk, ya, bertemu dengan Allah, untuk mendapatkan syurga Allah. Dan kita begitu takut, kecut hati kita bila berkaitan dengan hari akhirat. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, jom kita menuntut ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan sekadar itu je, bahkan kita teruskan dalam siri beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Perjalanan kita makin lama makin dekat dengan Allah. Perjalanan kita makin lama makin menggerunkan. Menggerunkan kerana apa? Ujian-ujian di akhir zaman ini lagi banyak. Dan lagi banyak fitnah yang bakal berlaku. Dan yang kedua, kejahilan kita ini yang menyebabkan orang-orang, tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, persiapan kita kena lengkap. Persiapan kita kena lengkap. Apatah lagi makin lama makin tua, makin lama makin uzur. Makin lama makin tua, makin lama makin tak larat. Makin lama makin tua, maka kita akan menyaksikan bila dah tua solat pun atas bangku. Solat pun dah tak boleh nak berdiri. Bila dah tua, puasa pun dibayarkan fidyah. Dah tak larat nak berpuasa. Ini mengisyaratkan perjalanan kita makin lama makin menakutkan, ya, menggerunkan. Kerana kesudahan amalan-amalan kita di waktu muda tu dah kurang. Amalan-amalan kita hari tua pula menanti dalam keadaan kita tak lengkap. Jadi mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Tuhan yang Maha Pengampun ini bersedia untuk mengampunkan kita. Tuan-tuan dan perempuan, jom kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Dia mengampuni kita. Baik, kita masuk balik dalam bab Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana ianya menceritakan beberapa akhlak
yang diterangkan atau dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dalam bab ini kita mengambil kira tentang berkaitan dengan beriman dengan hari akhirat. Jadi kita lihat muka surat 181 dalam kitab ini. Nombor 4, hadirkan akhirat di hatimu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apakah maksud hadirkan akhirat di hatimu? Saya cuba nak kita menyelam dalam bab ini ya. Kalau kita bicara hadirkan dunia di hatimu, maksudnya bila kita ada appointment misalnya ataupun ada jemputan kahwin misalnya, kita telah menjadi excited misalnya. Ya, kalau kita kahwin lagi lah excited ya. Dah kahwin dah belaka. Tetapi kalau kita dapat jemputan kahwin orang yang rapat dengan kita, bagaimana keadaan di hati kita? Gembira, masya-Allah, dia ingat kita kan? Ya, dia jemput kita, jom kita datang. Jadi hadirnya perkara yang kita dipanggil untuk datang ke majlis dia menyebabkan kita begitu bersungguh-sungguh akan bersiap sedia bila sampai harinya. Okay, misalnya esok ada majlis, mungkin kita pada hari ini dah bersiap sedia dengan pakaian-pakaian untuk pergi ke majlis tersebut. Bahkan kita bersedia untuk berikan hadiah, kita bersedia untuk bertepuk-tepuk, ya, berpeluk-peluk, kan lama tak jumpa. Maka itu tanda kegembiraan dalam hati kita. Ini hadirkan akhirat di hatimu kerana ini adalah satu tempat yang bakal kita pergi dan bakal sama ada kita gembira ataupun kita takut. Ya, sama ada kita merasa seronok ataupun merasa sedih. Inilah tempat dia. Hari akhirat confirm di antara dua perkara ini akan berlaku, sedih ataupun gembira. Confirm pada hari itu adalah perdebaran yang begitu berdebar-debar sangat daripada permulaan ataupun sehingga di titian sirat ataupun selepas mizan. Kerana apa saya mengatakan selepas mizan atau titian sirat? Kerana selepas mizan orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi orang-orang yang beriman akan dibagikan kategori dua dan berada sebelum di titian sirat itu dipisahkan orang munafik. Hanya orang yang beriman saja akan berjalan di atas titian sirat. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkan itu keadaan yang bakal berlaku dan realiti yang akan berlaku. Maka beruntunglah mereka pada muqaddimah dia, permulaan dia itu baik. Ya, seperti mana yang Rasulullah mengatakan, ini di antara tanda-tanda orang yang baik yang telah Rasulullah isyaratkan. Apa dia? Apabila berada di mahsyar, di antaranya orang yang akan dipakaikan pakaian. Pertama, kita akan dibangunkan dalam keadaan bertelanjang, tidak berkasut dan tidak berkhitan. Lalu Allah bangunkan kita dalam keadaan yang begitu, namun dibagikan orang yang terpilih, yang terbaik, yang sudah tentu empat golongan itu, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Di kalangan para nabi, para siddiqin wasyuhada' dan orang yang soleh. Jadi empat golongan yang terbaik ini Allah telah tetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jadikan salah seorang daripada mereka, kecuali para nabi memang tak mampulah. Ya. Para nabi memang itu khas untuk dia, tetapi kita masih ada ruang minan nabi, minas siddiqin wasyuhada' was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tiga golongan ini masih berkesempatan untuk kita. Paling kurang minas salihin, di kalangan orang yang soleh. Jadi persiapan ini amat penting kerana muqaddimah itu akan menunjukkan dia ni orang yang akan selamat di perjalanan mahsyar, walaupun mungkin ada liku-liku yang bakal dihadapinya, iaitu dengan mula berpakaian. Ya, termasuk kategori pakaian ini amat penting. Penampilan, masya-Allah, orang yang hebat. Walaupun belakang tu itu lain cerita, tetapi penampilan, penonjolan seseorang itu amat penting. Mengisyaratkan dia mempunyai imej kedudukan yang baik. Tapi di akhirat kelak penampilan itu adalah kekal. Memang dia adalah orang yang baik. Apabila dia berpakaian pada mukadimah dia, ya, dan dia muka ceria, ya, di sana muka masam, semua muka berkerut, muka dalam keadaan takut, tetapi dia ceria daripada permulaan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, amalan-amalan kita ini, ya, selepas rahmat Allah itu, ya, dengan rahmat Allah itu dan amalan-amalan kita ini amat penting untuk memfungsikan diri kita mempunyai pakaian di akhirat, yakni di mahsyar itu sendiri, dan menceriakan muka kita dan berbagai-bagai perkara-perkara yang agak menarik nanti kita saksikan dalam perjalanan hari akhirat. Ya, insya-Allah kita akan berbicara ke satu
ketika nanti ya untuk program-program ataupun perbincangan kita berkaitan dengan alam akhirat ini. Kerana insya-Allah kalau tidak ada halangan dalam minggu depan kita Ahad lagi satu tu di Baitus Salam ada program ini ya, perbincangan dalam bab hari akhirat. Baik. Cuma nak menceritakan dalam bab ini dalam tajuk yang keempat, hadirkan akhirat di hatimu. Hadirkan akhirat di hatimu, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana masalah akidah tauhid rububiyah. Kalau kita tidak kenal pencipta kita dengan sebaik yang mungkin, kalau kita tidak tahu pencipta kita sebaik yang mungkin, cinta kita kepada Rabb kita tidak akan tertunai, ataupun ketaatan kita kepada Allah tidak akan mutlak. Jadi oleh kerana itu kena hidupkan sehingga datang perasaan keagungan Allah, perasaan kehebatan Allah, perasaan Masya Allah, apa yang kita nak sebut saya pun tak tahu, tapi bila disebutkan kalimah Allah, kalimah Rabb, ya, maka maka kita akan menyaksikan kekuatan jiwa kita ini akan menjadi bertambah. Keyakinan kita kepada agama ini bertambah dan ketawakalan kita hanya kepada Allah itu akan bertambah. Ya, bila kita sebut kalimah Allah pun dah mula gementar hati kita, seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua tu. Ia merupakan praktikal yang amat cantik barang siapa yang beriman kepada Allah untuk mencantikkan iman mereka. Baik. Di sini kita begitu juga dengan beriman dengan hari akhirat. Kita tidak dapat membicara tentang hari akhirat dengan baik jika keimanan kita tipis dalam bab hari akhirat dan keyakinan kita tak jelas. Maksudnya jiwa kita bila bicara bab hari akhirat tidak ada terasa apa-apa. Ataupun jiwa kita tidak dipaksa untuk bila dengar hari akhirat tu ada gementarnya. Bila dengar tentang neraka ada ketakutan. Bila dengar syurga ada pengharapan. Itu perlu ada dalam jiwa kita. Itu yang dinamakan iman. Iman ini adalah satu keyakinan yang disetkan di dalam minda dan diimankan, diletakkan dalam hati bahawa percaya tanpa ragu-ragu. Begitu. Kita nak setkan dalam jiwa kita percaya tanpa ragu-ragu. Percaya itu bukan di mulut tetapi di hati. Ya, pegangan i'tiqad. Yakin dalam hati kita. Seperti mana kita yakin api itu membakar. Ya, kita takut. Ataupun kita misalnya kita tahu bahawa ya perkara-perkara yang menakutkan itu adalah berbahaya. Misalnya kita tahu perompak itu berbahaya. Pencuri itu berbahaya. Peragut itu membahaya. Kita tahu dah. Ya, oleh kerana itu kita berhati-hati. Bila malam je terus kita kunci rumah, kita pasang CCTV dan apa lagi yang kita buat, kita akan buat kerana kita ada kepercayaan mereka itu berbahaya. Okey? Jadi begitu juga dengan hari akhirat, kita kena letak set perkara itu adalah menakutkan, ya, menggembirakan bab syurga, menakutkan bab neraka, dan perjalanan akhirat itu, perjalanan di padang mahsyar itu menakutkan, ya, amalan kita akan dipersembahkan, menakutkan. Jadi kita tahu bahawa ini adalah iman, maka dia akan memaniskan. Kalau saya bicarakan bab iman pada hari ini, hari akhirat, ya, maka dia akan memaniskan, memahami kita bahawa subhanallah, ini menakutkan perjalanan kita yang akan datang. Kalau selamat, alhamdulillah. Kalau tak selamat, minta lindung kepada Allah, jangan tak selamat. Yang kenapa kita tak tahu. Tetapi masih ada ruang pada kita. Alhamdulillah, selagi tuan-tuan dan perempuan ini masih bernafas di depan saya ni, ya, berarti ada ruang lagi untuk kita meminta apa juga kepada Allah. Ada ruang sangat-sangat setiap saat dan keadaan. Kalimah ini adalah kalimah agung sebenarnya, supaya takut kepada Allah pada setiap saat dan keadaan. Kita tidak mampu untuk membicarakan ketakutan kepada Allah jika kita tidak beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita tidak mampu untuk merasakan perasaan takut kepada Allah jika kita tidak mampu beriman dengan Allah sebaik-baiknya. Oleh kerana itu, bersihkan iman kita. Mungkin kita terlanjur, tak apa, tetapi kita ada Allah untuk kita kembali. Kemudian, oleh kerana itulah dalam berbagai kesempatan baginda selalu memperingatkan umat Islam agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa membuatnya murka sehingga menimpakan azabnya. Beliau pun selalu menunjuki kaum muslimin kepada jalan menuju keselamatan.
Di samping itu Nabi memperingatkan tentang beratnya kondisi yang akan mereka hadapi pada hari kiamat kelak. Semua kedahsyatan yang terjadi pada hari itu tidak pernah, bahkan itu tidak mungkin terbayang oleh umat manusia selama masih hidup di dunia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana itu kita dalam bab ini perbicaraan hari akhirat ataupun bermula daripada sakratul maut sehingga kita berada di alam barzakh, sehingga kita berada di mahsyar nanti adalah sesuatu yang tak dapat untuk kita bicarakan, melainkan hanya beriman sahaja bila ada dalil-dalil yang sahih. Kita tak mampu untuk berbicarakan melainkan kita sendiri berada pada tempat itu, satu. Dan kedua, kita beriman dengan apa yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu sahaja yang mampu untuk bicara. Jadi benda ini adalah persoalan ghaib yang tidak mampu. Saya nak bagi contoh macam mana ya, tapi saya boleh berkata, misalan, siapa yang pernah duduk di luar negeri itu, orang yang kita cerita tak dapat nak gambarkan secara tepat kerana mereka tidak berada di negeri tersebut. Ya, kita berada di negeri tersebut, kita dapat merasakan dan kita tahu beberapa perkara. Misalan saya pernah duduk di Pakistan hampir 10 tahun lebih kurang. Ya, dan saya dapat membicarakan kehidupan Pakistan tu, kalau saya cerita kat orang kampung, orang yang tak pernah pergi, dia tidak dapat nak gambarkan, dia dapat rasa begitu. Ya, apatah lagi makanan Pakistan yang spicy tu, yang mana di antaranya cukup menarik, yang mana kita pun tak dapat nak gambar bila disebutkan bab rasa-rasa. Ya, saya pernah duduk di Saudi selama 2 tahun dan masih lagi alhamdulillah sekarang pergi dan balik, dan insya-Allah haji tahun ni pun saya akan pergi, doakan mudah-mudahan Allah permudahkan. Ya. Lepas tu saya pernah duduk di Mesir selama 2 tahun. Saya pernah duduk di Yaman dan menyaksikan semua beberapa perkara yang berkaitan dengan orang yang di sana. Ya, orang di sana. Kita tidak dapat menghayati jika kita tidak berada. Begitu juga dengan membicarakan alam barzakh, alam nazak. Bermula alam nazak tu tidak mampu untuk kita bicara macam mana malaikat itu ada di kiri dan kanan kita. Bagaimana amalan-amalan soleh itu datang, syaitan pun datang untuk menyesatkan kita. Semua itu tidak mampu dibicara melainkan orang yang berada pada ketika itu. Ataupun ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih sahaja yang membicarakan. Itu dia bayangan yang kita bagikan. Oleh kerana itu, jangan kita masuk campur dalam bab ini. Ya, kerana apa? Bab alam akhirat tidak mampu untuk kita bicara melainkan berdalil. Kerana dalil itu wahyu daripada Allah, Allah yang mengetahui tentang persoalan yang ghaib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh faham bagaimana kedudukan amalan-amalan atau peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku di waktu sakratul maut, yang kita tak ada melainkan bila kita nak mati, baru kita kata, oh betul apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Bukan daripada Ustaz Fadil, dari Al-Quran dan hadis. Berarti semua yang kita hanya rasa-rasa tu, rupanya kita akan merasanya sendiri. Kemudian bila kita berada di alam kubur, orang yang hidup tidak mampu membicaranya kerana dia tidak pernah merasakan kematian. Tetapi hadis-hadis yang akan menceritakan apa yang tragedi mereka yang berada di dalam kubur, baik ataupun buruk. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, amat berbahaya jika seseorang itu memberi pandangan dalam persoalan-persoalan ghaib yang begini. Dia akan menimbulkan beberapa perkara yang mengwas-waskan kita. Apatah lagi di kalangan kita dengar orang tu kata, ya ustaz tu kata bacalah zikir begini akan mempermudahkan kita waktu mati, akan permudahkan kita alam kubur. Tuan-tuan dan perempuan, kita bicara kena ada dalil. Zikir apa sekalipun mesti ada dalil kerana zikir ini berkaitan dengan wahyu. Kalau zikir ini bukan berkaitan dengan wahyu, bila masa orang tu berada dalam kubur dan boleh mengatakan zikir itu menyenangkan mereka dalam kubur. Tak boleh. Ini di antara penyelewengan beriman dengan hari akhirat apabila ada orang-orang yang berkata tanpa dalil. Walaupun berbunyi zikir, walaupun berbunyi ayat Al-Quran, tetapi mereka menggunakan cara yang salah, maka ianya menyebabkan penyelewengan dalam konteks beriman dengan hari akhirat. Penting tu. Ya, ia menakutkan. Kerana kadang-kadang kita dah letak set dalam minda kita. Begini. Ya, misalan saya berbicara tentang buku, ya, buku sebentar. Okey.
bagaimana memiliki khazanah syurga. Ini di antara buku yang membicarakan. Dan insya-Allah semua yang saya letakkan ini semua hadis-hadis sahih. Tetapi bagaimana kita nak membicarakan kalau benda itu kita tidak tahu? Takkan kita nak guna akal? Kerana ianya berkaitan dengan syurga. Oleh kerana itu saya ketengahkan buku ini dengan dalil-dalil. Misalan beberapa perkara yang berkaitan dengan bagaimanakah memiliki pakaian syurga, pakaian dan perhiasan dari syurga. Itu di antara dalil-dalil. Ya, lepas tu saya tuliskan di sini beberapa perkara bagaimanakah untuk mendapat istana di dalam syurga. Ya, semua ada dalil. Tidak boleh sesiapa menggunakan akal. Kerana saya menyaksikan ada orang yang menggunakan akal ya dengan zikir-zikir, misalnya zikir dari tarikat dia. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila masa Tok Guru tarikat itu berada di dalam syurga, bila masa Tok Guru tarikat itu berada di alam barzakh, ini merupakan penyelewengan dalam konteks beriman dengan hari akhirat. Baik. Seiringan mengingatkan terhadap hari akhirat, intinya beliau menginginkan rasa takut dan harap kepada Allah selalu bersemi di dalam hati mereka. Ya, puncanya apabila kita beriman dengan hari akhirat, kita akan merasa takut dan berharap kepada Tuhan kita yang Maha Agung ini. Baik. Dalam salah satu sabda Nabi menyebutkan seksa neraka, Rasulullah mengatakan, minhum man ta'khudhuhun naru ila ka'baihi wa minhum man ta'khudhuhun naru ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhun naru ila hujazzatihi wa minhum man ta'khudhuhun naru ila tarquwatihi. Maksudnya, sebahagian penghuni neraka ada yang dilahapkan api hingga kedua mata kaki. Ada pula yang dilahapkan api hingga dua kepala lututnya. Sebahagian lagi dimakan api hingga ke pinggang. Serta ada juga dilahap api hingga ke tulang selangka. Subhanallah. Maka kita menyaksikan dalam hadis ini, mengisyaratkan ahli neraka pun ada tahap-tahap dia. Seperti mana ahli syurga dia ada tahap-tahap dia. Ya, ahli neraka pun ada tahap-tahap seksanya mengikut kedudukan mereka. Dan sudah tentu seksaan orang yang beriman itu ya kurang daripada orang yang kafir dan orang munafik. Dan dalam isyarat hadis ini menunjukkan seksaan-seksaan ini yang dipikul oleh penghuni neraka yang berbagai-bagai bentuknya. Oleh kerana itu kita menasihat kepada orang-orang kafir sebenarnya. Mereka berimanlah kepada Allah. Kalau tidak beriman pun jangan menyeksa ataupun menjadi inti pati menghentam agama Islam. Kerana kedudukan nanti di neraka sana berbeza-beza. Kalau beriman, alhamdulillah. Kenapa Abu Talib yang membela risalah Rasulullah, ya, disebabkan dia membela risalah Rasulullah tetapi dia tak beriman, maka dia diringankan seksaannya, ya, hanya diringankan dalam bentuk memakai kasut neraka mengelegak otaknya. Itu dia keadaan dia. Saya beriman dengan risalah hadis tersebut dan ini pun saya beriman. Ya, saya yakin. Macam mana saya nak terang tak tahu, tapi bila saya mengatakan saya yakin, ada perasaan takut di dalam hadis ini. Ada perasaan takut dalam jiwa saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita hayati kerana kemanisan itu akan bermula apabila ada perasaan takut dalam jiwa kita berkaitan dengan hadis yang begini. Kerana dalam hadis ini dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apabila kita berada di mahsyar nanti di kalangan kita ini peluhnya sampai ada yang di dekat buku lali, ada yang kat kepala lutut, pinggang, bahu sampai ke muncaknya diletakkan kat mulut sambil dinganga diletakkan tangan di antara dua bibir. Macam itu. Mengikut amalan-amalan masing-masing. Kalau tidaklah kita ini manusia yang akan kekal di akhirat, dalam hadis itu mengatakan, nescaya dia akan hancur disebabkan lemas. Tetapi itu merupakan azab seksa yang berlaku di mahsyar sebelum kita berangkat di neraka ataupun syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana itu ianya menggerunkan kepada kita, mukaddimah orang yang berada di mahsyar itu dah menunjukkan kedudukan dia bagaimana.
Subhanallah. Allahu Akbar. Kita ulang balik, sebahagian penghuni neraka ada yang dilahap api hingga ke 2 buku lali. Dan di kalangan mereka juga ada yang dilahap api hingga ke kepala lutut. Dan sebahagian lagi dilahapkan api sehingga pinggang. Serta ada juga dilahap api hingga tulang selangka, tulang belulang tu. Habis ya. Dan ada yang lebih teruk daripada itu, sudah tentulah dahsyat tulang belulang. Bagaimana kita nak cerita, wallahu a'lam, tetapi ianya satu menggerunkan. Tubuh badan kita ni, kalau mengikut wallahu a'lam, saya tak ingat, tapi kejadian itu saya lihat seorang wanita itu mati terbakar, tak dapat diselamatkan kerana melebihi 1/3 anggota badan dia dalam tu, terbakar tu, dalam tu, ya, lebih daripada 1/3 habis dah. Ya, berarti peluang hidup terlalu tipis. Matilah, ya, wanita tersebut mati. Dan dikatakan 1/3 paling kurang. Kalau kurang tu masih ada ruang lagi untuk diselamatkan. Tapi biasanya kalau ada 1/3 mati. Ini kan pula apabila hadis ini mengisyaratkan ahli neraka sampai ke tulang belulang. Tuan-tuan dan perempuan, masalahnya tidak mati. Mereka itu tidak mati. Nak kata hidup pun tidak hidup. Bukan apa, kerana dah tak larat sangat sampai antara hidup dan mati. Siksaan terus berlaku na'udzubillah. Kerana ianya kekal abadi. Subhanallah, kalimah kekal abadi itu pun dah menggerunkan. Ya. Miqdad meriwayatkan bahawa Nabi bersabda di hari kiamat, matahari didekatkan kepada manusia hingga jarak antaranya ia hanya 1 mil, 1 kilo, satu batu yang diistilahkan dalam bahasa Arab. Ya. Matahari didekatkan. Saya tak dapat nak membicarakan dalam bab ini kerana pada hari itu hari dah hari lain. Kiamat dah berlaku, matahari yang ada pada masa ini telah hilang. Cuma muncul matahari di mahsyar nanti dalam keadaan yang kita tidak tahu bagaimana kedudukannya, tetapi dikatakan kepanasannya, ya, kalau kita merasakan kepanasan matahari di dunia, maka di sana pun merasa kepanasannya juga. Tetapi lebih, kenapa? Kerana di akhirat itu lebih dahsyat daripada di dunia ini. Maka jarak yang diberikan dalam bab ini adalah 1 batu. Ya, orang kita kata sejengkal, tak, sebatu. Yang Rasulullah kata sebatu. Tapi batu bagaimana, wallahu alam, tetapi ia mengisyaratkan satu perkara yang menggerunkan. Namun dalam satu batu itu terdapat satu perkara yang berkaitan dengan lindungan Arasy Ar-Rahman. Ya, semua ni agak benda yang begitu unik. Ya, bagi saya tak menjadi masalah. Kita bukan orang falsafah untuk berfikir melampaui batas. Itu bukan hukum kita kerana ianya berada di alam akhirat, maka beriman sahaja. Ya, beriman dan kita boleh gambarkan benda tu lebih kurang. Ya, beriman itu yang paling penting. Pada saat meriwayatkan hadis ini, Miqdad mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan mil atau batu tersebut. Apakah maksud jarak yang biasa dipakai di bumi ataupun maksud mil yang dipakai untuk memakai celak di mata. Okey. Jadi di sini dia menceritakan bahawa adakah batu yang dimaksudkan 1 mil, mil ni dalam bahasa Arab, batu bahasa kita, jarak dia. Adakah jarak itu dikaitkan dengan jarak di dunia? Nampak tak? Perawi hadis ni Miqdad ni, seorang sahabat mengatakan, aku tak tahu kerana Rasulullah tak terang. Para sahabat begitu kedudukannya. Ya, tak tahu kata tak tahu, jangan nak tambah-tambah. Itu masyarakat kita yang tak tahu kata tahu. Ya, itu masyarakat kita. Ya. Akhirnya dia mengatakan aku tak tahu apa yang dimaksudkan. Tetapi kalimah Arab bila disebut mil itu dia ada 2 makna. Pertama, jarak batu. Ya. Yang kedua, alat yang nak pakai celak tu dinamakan mil. Kalau itulah jarak dia, berarti dari kepala kita begitu ataupun lebih pendek. Tu dia gambaran yang diberikan. Tetapi wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ya, kaedah ni amat penting bagi saya. Kaedah ini amat penting bagi orang yang mengikut sunnah Rasulullah. Macam hadis Rasulullah kata, antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangka kedua 40. Rasulullah tak sebut 40 bulan ke 40 hari. Para sahabat pun tak berani menyebut 40 bulan ke 40 hari. Tu dia para sahabat. Ya, para sahabat begitu sekali. Apa yang diriwayat itu yang disampaikan. Apabila hadis yang berkaitan dengan di antara adab-adab kita nak tidur, membaca doa. Ya, di antaranya amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi
binabiyyika alladhi arsalta. Jadi periwayat hadis Bara Ibn Azib mengatakan birasulika alladhi arsalta. Rasulullah kata jangan ubahkan. Allah kata, aku kata, yakni Allah kata binabiyyika, maka binabiyyika. Jangan buat birasulika. Kalau ikutkan birasul, rasul dengan nabi apa bezanya sangat kan? Ya, bagi kita tak ada beza. Tetapi ia adalah program wahyu yang mana tak boleh diubah. Binabi lah. Oleh kerana tu bila sampai tahap tu kita membicarakan misalan, ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah orang membahaskan, ya Rasulullah apabila mengajar para sahabat tanya, ya Rasulullah, kami mengetahui memberi salam kepadamu, bagaimana kami nak berselawat kepadamu? Lalu Rasulullah mengajar selawat dia, Allahumma salli ala Muhammad, ya wa ala ali Muhammad, seperti mana kita selawat dalam tahiyat akhir tu. Dia ajak, tiba-tiba ya kita, apa salahnya tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan perempuan, berbahaya. Para sahabat dia tidak faham benda tu. Kalau dia nak puji Rasulullah, kita tengok bagaimana dia puji Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, jangan angkat aku seperti mana Kak Isa Nasrani mengangkat Isa. Ya, sampai pujian mereka kepada Rasulullah sampai tahap macam naik ke tahap ketuhanan. Mereka tahu nak puji Rasulullah. Tetapi bila mereka berselawat mengikut ajaran Rasulullah. Itu dia cara dia. Ya. Cara dia begitu. Tinggalkan. Ya, orang nak bicara apa? Bicaralah bagi saya ittiba'ur Rasul. Kerana ini agama wahyu, agama yang telah diturunkan oleh Allah yang tidak boleh sesuka hati siapa pun mengubahnya. Dah tak boleh pun. Kewafatan baginda telah mengisyaratkan Islam itu sempurna. Dah tidak boleh sesiapa pun mengubah risalah ini. Baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araq, faminhum man yakunu ila al-ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqwaihi wa minhum man yuljimuhu 'araqul iljama. Pada waktu itu kondisi keringat, yakni peluh setiap orang bergantung pada amalan masing-masing. Tuan-tuan dan perempuan, amalan masing-masing. Saya ulangkan balik, tuan-tuan dan perempuan, amalan masing-masing. Kita pula harapkan amalan orang. Nanti aku mati adalah orang mendoakan aku, ya, sedekah. Tuan-tuan dan perempuan, amalan masing-masing. Apa yang kita akan nak persembahkan kepada Allah hari ini, itulah amalan kita yang akan kita persembahkan. Baik atau buruk, Allah akan kirakan. Amalan masing-masing. Oleh kerana tu pada waktu ini anak isteri kita, tok nenek, mak, ayah, adik, beradik tak laku pada hari ini. Amalan masing-masing. Bahkan kita akan lari daripada mereka disebabkan ditakuti fitnah daripada adik, beradik, mak, ayah, isteri, suami, anak-anak kepada kita yang menyebabkan kita kena. Kerana itu adalah peninggalan amalan kita masing-masing. Dahsyat. Oleh kerana itu dalam bab ini nafsi-nafsi. Tuan-tuan beramal di dunia ini nafsi-nafsi untuk menyelamatkan diri kita dari akhirat, dari neraka, dari azab di sana. Nafsi-nafsi, bukan kita nak nak buat ego ke apa, tak. Tetapi terpaksa, kita terpaksa buat. Biarlah orang kata wara ke, Masya Allah, zuhud lah, apalah. Biarkan amalan ini nafsi-nafsi. Kita yang akan dipertanggungjawabkan depan Allah. Amalan ini akan dihisapkan depan Allah dalam keadaan kita lakukannya baik ataupun buruk. La ilaha illallah. Pada waktu itu kondisi keringat, peluh setiap orang bergantung pada amalannya masing-masing. Di antara mereka ada yang terbenam dengan keringat sendiri hingga 2 mata kaki. Peluh dia sampai ke 2 mata kaki. Dan ada pula yang terbenam hingga ke 2 lutut. Dan ada yang kedua, sebahagian yang lain pula terbenam hingga ke punggung. Bahkan sebahagian lagi yang benar-benar terbenam oleh keringat hingga ke batas ini. Beliau mengucapkan limas yang terakhir seraya menunjuk tangan ke arah lidah. Ya, ditunjuk begitu. Perjalanan kita, tuan-tuan dan perempuan. Allah maafkan lana. Ya Allah ampunkan kami semua. Ya Allah ampunkan kami semua. Ya Allah ampunkan kami semua.
Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang lalu dan yang akan datang. Ya Allah, ampunkan kesilapan kami semua. Ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, kembali terimalah hak kami sebagai hamba-Mu yang bersih daripada dosa-dosa. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Allahu Akbar. Adi bin Hatim meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Fayanzuru ayman minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qadama wa yanzuru ila bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqin tamaratin." Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan diajak berdialog atau berbicara dengan Allah secara langsung. Dan ketika itu tidak ada penterjemah antara Allah dan dia dan Allah. Ya, subhanallah, ini di antara hadis yang mengisyaratkan beberapa perkara yang persoalan ghaib yang amat kita bercita-cita termasuk dalam golongan ini, yakni berbicara dengan Allah tanpa penterjemah. Semua orang akan dapat, tetapi orang-orang tertentu akan diasingkan. Ada 2-3 kelompok yang diasingkan, yang tidak dapat diterjemah, berbicara dengan Allah, tidak dapat diberikan tazkiyah dari Allah, dan ianya merupakan di antara orang yang kafir. Ya. Sedangkan Allah telah membuka untuk berbicara dengan siapa sahaja hamba-hambanya yang terpilih. Tetapi di kalangan mereka itu ada orang-orang yang tidak akan dibicarakan oleh Allah pada hari akhirat. Di antaranya orang yang tidak akan dibicarakan oleh Allah ialah, sebentar, mereka adalah okey, di antaranya ialah, cuba buka surah Al-Baqarah ayat 174. Ya, kita tengok Al-Quran. Orang ini tidak akan dibicarakan. Surah Al-Baqarah juzuk kedua ayat 174. Ini orang kafir tak apalah, tetapi orang mukmin, orang Islam ini pun ada yang tidak akan dibicara. Ya, di antaranya orang tua yang berzina. Di antaranya siapa lagi? Ya, ada 2-3 orang. Okey, ayat 174 ini di antara menceritakan bahawa mereka ini tidak akan dibicarakan dan tidak akan direkomendkan. Sedangkan kita perlu Allah berbicara dengan kita. Ya, macam mana raja nak berbicara dengan kita, kita dapat berbicara seronok, dan bicara raja pula recommendkan kita, okey, dia ni dapat begini, gini. Ya, subhanallah, kita suka. Ini dia ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, iaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, yakni harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api neraka, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka
dan bagi mereka siksaan yang amat pedih. Tuan-tuan dan perempuan, ayat ini walaupun dituju secara kasar pada ahli kitab, dan dia ditujukan juga kepada para ulama-ulama Islam yang menyembunyikan apa yang Allah katakan. Ingat ya, tuan-tuan dan perempuan, berlaku di kalangan ulama-ulama Islam hari ini menyembunyikan, sebiji macam Bani Israel. Ya, apatah lagi dengan isu yang terbaru tentang tiga masjid ma'bad Hindu. Ya, satu bab. Tapi ini dikaitkan dengan tiga masjid. Masjid Ibrahimiyah yang disebutkan nun di Imarat kalau tak salah. Lepas tu masjid orang Islam, Masjid Ibrahimiyah dan kanisah Yahudi, Kristian. Maka bila kita saksikan dalam bab itu, ya, apa berkaitan dengan Masjid Ibrahimiyah itu, apa dia sebenarnya? Ya, mereka sehingga kan seorang ulama Azhar mengiktirafkan demi apa dia? Demi apa orang kata penyatuan manusia. Demi penyatuan manusia. Tuan-tuan dan perempuan, agama bukan begitu tabiatnya. Ini disebabkan izzatul Islam, kemuliaan Islam itu telah tergelincir daripada kita. Maka kita mengambil hati-hati manusia lah konon, ya, supaya mereka mudah-mudahan dapat masuk Islam. Takkan. Dengan cara yang begitu tidak akan, bahkan menjadi fitnah kepada umat Islam yang menyebabkan mereka akan keluar daripada Islam. Disebabkan kelemahan kita, kehinaan kita. Ya. Yang menjadi isu fitnah adalah datang daripada ulama yang membenarkan, ya, atas nama Masjid Ibrahimiyah. Wa makana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasrani. Ya, Ibrahim itu tidak Yahudi dan Nasrani. Ibrahim itu adalah di atas millat yang lurus, Hanifah. Ya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, fitnah akhir zaman ni berat. Ya, berat. Ulama-ulama bercakap, na'udzubillah, ulama-ulama yang jahat berbicara, ya, dahsyat. Minta Allah lindunglah. Minta Allah lindung. Allahu Akbar. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bersembang, berbicara dengan Allah secara langsung. Dan tidak ada penterjemah antara mereka dan Allah. Setiap orang lantas menengok ke sebelah kanan, namun tidak ada yang dilihat selainkan amalan yang telah dilakukan. Kemudian dia melihat di sebelah kiri, namun tidak ada yang dilihatkan selain amalan yang telah dilakukan. Di mana dia melihat ke depan, tidak ada apa yang dilihatnya selain dari neraka yang berada di tempat di wajahnya. Oleh kerana itu, jagalah diri kamu dari siksaan api neraka, walaupun hanya dengan menyedekahkan sebutir kurma. Ya, subhanallah. Nafsi-nafsi. Masing-masing ingin membebaskan diri masing-masing sekarang. Tengok kiri amalan kita, tengok kanan amalan baik buruk kita. Tengok di depan neraka. Ya, fattaqun nar walau bisyikkin tamaratin. Takutlah neraka walaupun kamu bersedekah dengan separuh biji kurma. Tuan-tuan dan perempuan, ini hadis yang clear mengatakan bersedekah walaupun separuh biji kurma. Nak membebaskan, kita tak tahu berapa jumlah yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Mudah-mudahan dengan walaupun separuh biji kurma, kita akan dibebaskan dari neraka. Lakukanlah. Buat. Tetapi ikhlas kepada Allah. Jangan biarkan kita lalukan hadis ini, lepas tu biarkan tak ada apa bagi kita. Itu tanda kita tidak beriman sebaik-baik mungkin dalam bab hari akhirat. Jadi oleh kerana itu, jagalah dirimu. Rasulullah kata, jagalah dirimu dari seksaan api neraka. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, Allah ingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatlah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Ini satu persoalan yang berat. Kalau kita tengok neraka tu sambil lewat, itu yang kita tak kisah anak kita solat ke, tak solat ke, buka aurat ke, tak buka aurat ke, kita tak kisah. Tetapi bila kita tahu kedudukan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat, di sana adalah satu kewajipan kita membentukkan diri kita, keluarga kita. Hak mana yang mampu? Ya, hak mana yang mampu? Allahu Akbar. Jadi buatlah. Kan Ramadan dah dekat. Ya, nak bersedekah kurma tu banyak, tapi ini maksudnya hanya dibagi gambaran. Ya, kalau tak ada apa-apa, kerana orang dahulu bukan semuanya kaya. Kita tahu, ya, ada di kalangan mereka yang datang apabila
dapat sebiji kurma yang besar tu amat dihargainya. Yang Aisyah tengok subhanallah, dia bagi anak-anak dia perempuan tu, bagi anak-anak dia diutamakan kerana apa? Dapat kurma yang sedikit. Jadi kalau sedikit kurma, Masya Allah, ya, mereka gembira. Begitu juga masyarakat kita yang memerlukan. Bantulah. Ya, bantulah. Bagilah. Dan apatah lagi macam kami, ya, macam saya sedang membuat projek sekolah tahfiz, pondok orang tua, dan surau, ada asrama pelajar-pelajar. InsyaAllah kalau siapa yang berkelapangan, insyaAllah bersama-sama kita membina yang pusat tersebut. Baik. Seterusnya, bab yang berikutnya. Bab kasih sayang. Pertama, semua mendambakan kasih sayang. Kedua, Allah menyayangi hamba yang penyayang. Ketiga, kasih sayang salah satu penghuni syurga, sifat penghuni syurga. Yang keempat, meneladani Rasulullah dalam kasih sayang. Okey, hari ini kita masuk bab kasih sayang, ya, di antara bab yang terpenting kerana itu di antara bab ataupun sifat-sifat ahli syurga. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya, dalam surah Al-Fatah Allah berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu dia. Kalimah ini yang datang kalimah wala wal bara. Wala berkasih sayang sesama mereka, sesama orang Muslim, dan bara penentangan kita terhadap orang kafir. Sifat ini adalah tanda kesempurnaan orang yang beriman. Ya, kalau tidak ada sifat ini mengisyaratkan kita ni ada masalah. Kalau tidak ada sifat wala wal bara pada diri kita, memang kita ni ada masalah. Oleh kerana itu hidupkan sifat itu dalam jiwa kita, wala wal bara. Tuan-tuan dan perempuan, bila ada sifat wala wal bara kita ni lain. Ya, urusan kita sesama Muslim lain, urusan kita bersama orang kafir pun lain. Ada batas-batasnya yang menunjukkan kehebatan kita yang akan digeruni oleh pihak-pihak kafir. Baik. Tetapi sayang umat Islam bergaduh sesama sendiri, ya, orang kafir diangkatkan sebagai wala mereka, kesetiaan mereka, dan kita menyaksikan Islam terjerumus, ya, menjadi hina, ya, disebabkan tangan-tangan kita sendiri. Semua mendambakan kasih sayang, ya, semua orang akan mengatakan kasih sayang, ya, semua orang kata kasih sayang. Cuma kasih sayang tu dalam bentuk-bentuk tertentu lah, ya, bentuk-bentuk yang kita sendiri tidak dapat memahaminya, melainkan orang itu sendirilah yang betul-betul mengasihi seseorang yang lain. Kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia di dunia, dan setiap mukmin wajib menghiasi diri dan mereka dengan akhlak mulia tersebut. Ya, kasih sayang ini ialah bersifat global. Ya, kita sayang, ya, sayang dalam bentuk yang dibenarkan syarak. Ya, bersifat global. Oleh kerana itu, kita ni sebagai seorang yang beriman, walaupun dengan binatang kita berurusan secara baik, walaupun dengan tumbuh-tumbuhan kita berurusan dengan secara baik, walaupun dengan orang kafir kita berurusan dengan cara baik, iaitu sifat orang mukmin. Oleh kerana itu Rasulullah SAW, ya, apabila dalam peristiwa perang, dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar waktu itu, ya, supaya tidak memotong pokok-pokok yang tidak perlu dipotong. Ya, itu dia batas-batas dia. Ya, bukan main tebang aja pokok, ya, gunung ganang tu kita main hentak je, tak boleh sebenarnya. Dan batas Islam ada, ya, 3 perkara ni, tumbuh-tumbuhan, air, dan satu lagi apa, ya, rumput ke apa begitu, ya, yang mana ianya adalah satu perkara prinsip yang perlu dijaga. Begitu juga gunung ganang, ianya perlu dijaga. Ada had yang dibatas yang dibenarkan mengikut panduan yang ditetapkan. Begitu juga dalam bab binatang, sehingga Rasulullah mengatakan seorang wanita itu, ya, dimasukkan, diampunkan dosa-dosanya disebabkan dia bagi anjing yang dalam kedahagaan. Seorang wanita yang kuat bertahajud dimasukkan neraka kerana dia mengurung kucing tu sampai mati. Tak bagi makan pun. Kalau tak bagi makan, lepaskanlah, tahulah dia cari makan. Ya, begitu sekali muamalah kita dengan binatang-binatang. Ya, begitu juga muamalah kita dengan orang kafir. Rasulullah kata barang siapa
barang siapa yang menyakiti kafir zimmi berarti dia telah menyakiti aku. Ya, mengisyaratkan kepada kita ahli zimmah, yakni orang kafir zimmi ini, dia dipelihara di dalam Islam dalam konteks yang adil. Dipelihara. Okey. Jadi dalam bab ini kita melihat Islam ini bersifat globalnya, rahmatan lil alamin itu tidak dinafikan. Ya, cuma konsep penerapan itu bagaimana. Tetapi secara kasar ya, dia adil dalam bentuk yang sama, yang mana dia mendapat rahmat daripada Allah yang Maha Adil. Bagaimana Allah itu Maha Adil, walaupun dia itu kafir, dia tetap dibagi makan dan minum. Ya, walaupun syaitan dan iblis itu derhaka, dia tetap dibagikan makan dan minum dan nafas bernyawa mereka. Ya, walaupun binatang anjing dan babi itu dianggap hina, ya, namun dia tetap diberi makan dan minum, ya, dan kelahiran zuriat mereka. Ya, wallahu a'lam dalam bab ini. Tetapi kita menunjukkan kepada kita sifat Allah itu masih di dalam kita, sifat rahmat dia. Ya, baik. Kemudian kita tidak hanya mengharapkan curahan kasih sayang dari orang lain, tetapi juga dituntut untuk menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Anjuran tidak mengharapkan mendapat kasih sayang tersebut merupakan ajaran agama kita. Anjuran tidak mengharap mendapat kasih sayang tersebut merupakan ajaran agama kita. Sesungguhnya Islam adalah agama yang membawa kasih sayang bagi semesta alam. Seperti itulah akhlak Rasulullah serta para sahabat, mereka selalu berupaya mencurahkan kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita menyaksikan dalam hadis Rasulullah, sehingga binatang pun dia lihat, ya, keldai itu dipukul, dia marah. Siapa yang memukul keldai ke mukanya? Dikatakan begitu. Apabila dia Ibnu Umar melihat budak-budak dia pergi lastik burung tu, ya, ataupun binatang yang diletakkan sebagai target, dilastikkan, lalu dimarah kerana larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti muamalah kita dengan binatang begitu terbela. Hatta tuan-tuan dan perempuan kalau nak tahu kaedahnya, ya, kadang-kadang kita pun terlepas pandang, setiap binatang belaan kita, kadang-kadang saya tengok orang ni dia tak nak kucing tu beranak, kita kasihlah, ya. Kucing jantan tu dikasihkan, ya. Kucing betina pun dikasihkan, ya. Ada benda-benda yang bermasalah dalam bab itu. Ya, apabila kucing jantan tu dikasihkan dia jadi macam betina, ya, kita telah menghilangkan syahwat dia, maka kita bersalah dalam bab itu. Ataupun kita kurung burung-burung seekor-sekor dia, binatang seekor-sekor dia, dia pun macam kita. Dia memerlukan pasangan-pasangan. Ikan kita bela sekor-sekor je. Ya, kita tengok cantik, biarlah dia sekor. Salah tu. Ya, tuan-tuan dan perempuan, salah. Kita kena adakan pasangan-pasangan dia. Kalau tidak, kita akan dikategorikan berdosa kerana menzalimi binatang-binatang tersebut. Berikan pasangan-pasangan dia. Kalau tak nak, tak usah bela. Ya, itu kaedah dia. Kerana binatang pun ada, ya, hak-hak dia yang mana kita kena jaga. Okey. Baik. Akhlak mereka terhadap sesama mukmin diabadikan dalam firman Allah, ayat yang kita baca tadi, surah Al-Fatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang dilengkapkan di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil. Iaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadilah besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita Allah ceritakan sifat-sifat para sahabat Nabi, sifat Rasulullah dan para sahabatnya ya di dalam kitab Taurat dan Injil. Tu dia, kitab Taurat dan Injil sepunya beribu tahun telah menceritakan seorang lelaki ini akan muncul. Pengikutnya akan berada bersamanya yang setia. Ya, dalam Taurat dan Injil diceritakan orang Yahudi bila baca tu, aduh, rugi mereka yang berada dengan Nabi tersebut tidak sama ya dengan Nabi tersebut. Orang Yahudi boleh berbicara begitu. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa Yahudi pada bangsa Bani Israel ni ramai para Nabi diutuskan. Dengan harapan mereka adalah pendukung-pendukung Nabi tersebut. Mereka lah yang disebutkan dalam ayat itu para sahabat yang menjadi penyokong kuat kepada Nabi tersebut. Tapi sayang 1000 kali sayang. Apabila mereka dah tahu sifat-sifat Nabi, mereka tahu sifat-sifat Nabi dan mereka tahu kedudukan penyokong-penyokong Nabi. Lalu mereka pergi berhijrah secara ramai-ramai, beberapa kabilah yang dikatakan sehingga 12 kabilah ada di Madinah. Kerana dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat itu menceritakan mereka akan berpindah di tempat-tempat yang begini. Tu prihatinnya mereka. Mereka ada di Madinah. Pasal kalau ikut Yahudi di Palestin, kan? Peninggalan Nabi Musa di Palestin sana, bermula Nabi Ibrahim. Tetapi akhirnya di bahasa bahagian mereka pergi ke Madinah dengan harapan keturunan mereka lah yang bakal menjadi Nabi. Dan mereka akan bersama Nabi tersebut. Itu puncanya. Tapi sayang 1000 kali sayang bila Nabi itu muncul dengan tidak dijangka. Mereka jangka Nabi itu muncul dalam bentuk kelahiran. Tetapi Nabi itu tidak muncul dalam bentuk kelahiran. Nabi itu muncul dalam bentuk hijrah. Terkedu mereka, terduduk mereka dan rasa menyesal mereka. Dan akhirnya kita menyaksikanlah peristiwa-peristiwa apa yang berlaku peristiwa di bumi Madinah di zaman Rasulullah berhijrah. Baik. Jadi kita lihat dalam bab ini kasih sayang antara kaum mukmin, antara kaum mukmin, orang-orang beriman tidaklah seperti kasih sayang antara, mungkin itu kalimah dia, umat-umat lain. Islam mengajarkan bahawa kasih sayang antara mereka ibarat hubungan antara anggota dan tubuh. Pernyataan tersebut sebagaimana disabdakan Nabi SAW bahawa Rasulullah bersabda, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'iral jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang mukmin di antara sikap saling cinta mencintai, saling kasih menyayangi, saling sayang di antara mereka seperti satu tubuh. Apabila salah satu bahagian tubuh merasakan sakit, nescaya seluruh bahagian tubuh yang lain turut merasakannya sakit yang serupa. Iaitu tidak dapat tidur semalaman dan merasakan demam, ya, mengalami demam. Ini di antara sifat-sifat
yang diterangkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Jadi perumpamaan yang diberikan ini adalah satu perumpamaan yang besar. Yang kena kita faham elok-elok. Bahawa itulah sifat orang mukmin. Ya Allah ceritakan di dalam surah apa ya? Yang berkaitan dengan ta'atuf ataupun kemuliaan orang-orang mukmin dalam bentuk kerjasama. Ya, subhanallah. Kita lihat ya ta'akha yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Begitu hebat. Sehingga kita menyaksikan di Madinah bagaimana kedudukan orang-orang yang dita'akhakan, persaudaraan. Ya, sampai kita lihat begitu dahsyat sekali. Sampai kita lihat mereka itu berkasih sayang begitu sekali. Ya, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr. Ya, Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr, kita tengok, cuba buka tuan-tuan dan perempuan, surah yang ke-59, juzuk yang ke-28. Surah yang ke-29, 59, juzuk ke-28. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Jumpa? Ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yakni orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipeliharakan dari kekikiran dirinya, mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yakni disebutkan orang ini adalah orang Ansar. Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni muhajirin. Mereka orang Ansar ini telah beriman dengan Rasulullah melalui Mus'ab ibn Umair, duta Rasulullah kepada penduduk Madinah. Ya, duta dia. Dan Mus'ab ibn Umair lelaki yang cukup anggun, cukup hebat dan cukup berpotensi. Yakni karakter dia, karier begitu hebat. Ya, anak orang kaya, ya. Yakni anak orang bangsawan dengan muncul di atas nama Islam, akhirnya diboikot oleh maknya sendiri. Ya, subhanallah. Dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka. Belum. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Tuan-tuan dan perempuan, kalimah yang digunakan yuhibbu, yakni mencintai, dia suka sangat-sangat. Macam adik-beradik. Kita pun adik-beradik berkira tak adalah nak suka terlampau excited sangat. Ni tak, dia suka sangat-sangat. Ya, excited sangat-sangat. Nak dikatakan apa? Kita lihat apa yang Allah ceritakan. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka.
Ya, mereka ni, orang Ansar ni, dia bagi apa yang boleh dia bagi, yang dia suka ke apakah dia bagi kepada orang Muhajirin ni. Maksudnya dia suka pun dia bagi. Ya, dia suka pun dia bagi. Bukan sekadar bagi biasa. Bagi tu tak fikir dah. Ambil lah. Dan peristiwa ini terkenal terutamanya pada Abdul Rahman Ibn Auf radhiyallahu anhu apabila dia berhijrah tu. Kan? Dia berhijrah tak ada apa-apa. Jutawan ni dia tinggal harta. Itu pasal konsep hijrah kita bicarakan dahsyat. Bukan macam kita tengok pergi ke Mekah balik. Macam kita ni kan pergi Mekah balik. Oh alhamdulillah tanah ada lagi, rumah ada lagi. Tak. Orang Muhajirin, orang yang pergi berhijrah itu dia telah meninggalkan segala-galanya untuk Allah dan Rasul. Dia tinggal harta jutawan dia, harta apa nak sebut? Harta apa ya? Ya, harta-hartanya. Dia tinggal banglo dia, tanah berekar dia tinggalkan, apa juga uang dulu mana ada bank dia tinggal dalam tanah. Ya, semata-mata untuk Allah dan Rasul. Kalau dia kena tahan seperti Suhaib, ya, dia kata kenapa kamu, apa yang kamu nak kepada aku ni? Aku nak berhijrah. Wahai Suhaib, kamu ni sewaktu kamu datang ke Mekah, kamu tak ada apa-apa. Lalu kamu menjadi peniaga, kamu berniaga, duit-duit orang Mekah ni, ya, kamu telah ambil keuntungan daripada mereka. Kami nak duit itu. Kalau itu yang kamu nak, aku boleh tunjukkan. Janji lepaskan aku untuk berhijrah. Tu dia, pengorbanan yang begitu dahsyat. Tapi kita berkira. Dengan Allah kita berkira. Itu masalah kita lah. Allahu Akbar. Tu pasal orang yang berhijrah, ya, berhijrah tu ingat ya, setkan. Pasal ada pernah saya dengar dalam parlimen meletakkan seorang tu, dia kata orang hijrah ni seperti pelarian. Jahat tu, kalimah jahat. Ya, kalimah yang kalau dia nak hina Muhajirin berbahaya. Ya, mereka bukan pelarian. Mereka berhijrah mengikut arahan Rasul, yakni arahan Allah, baru mereka keluar. Kalau tak, mereka takkan keluar. Ya, dan mereka keluar dalam keadaan terpuji. Bagaimana terpuji? Ya, mereka tinggal harta mereka segala-galanya, lepas tu mereka mencari keredaan Allah. Kalau mereka menang, dan mereka telah menang pada hari Fathul Mekah. Pada hari Fathul Mekah, mereka telah datang ke Mekah. Kalau mereka nak declare balik mana tanah aku, mana rumah banglo aku, mana harta aku, boleh mereka bagi tahu. Mereka nak balik, nak claim balik semua tu. Tuan-tuan dan perempuan, mereka tak nak. Mereka tak pernah mengatakan itu tanah aku dulu. Dulu tu tak ada. Dah tak ada. Aku dah serah kepada Allah dan Rasul. Tinggi dah. Kalau kita balik ke kampung kita, itu tanah aku masih lagi. Dan memang atas nama kita. Ya, masih lagi ada geran tanahnya. Itu banglo aku masih lagi. Dah bertahun pun, ya, masih lagi. Namun orang Muhajirin tidak begitu. Okey, kita lihat lagi apa Allah katakan. Mereka mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Mereka mengutamakan. Itu yang saya ceritakan. Abdul Rahman Ibn Auf bila datang ke Madinah, dia takhakan, persaudarakan dengan seorang lelaki yang kaya raya. Lalu lelaki ni mengatakan, ya Abdul Rahman, ya, apa yang kamu nak, cakap saja kepadaku. Jika kamu nakkan hartaku, aku berikan separuh hartaku kepada kamu. Jika kamu nakkan isteriku yang 4 ini, pilihlah yang mana kamu suka. Aku ceraikan dan aku berikan kepadamu. Subhanallah, ya, lelaki yang agung ini, para sahabat tidak pernah mengambil kesempatan daripada peluang-peluang yang begitu. Lalu dia mengucapkan barakallahu laka wa barakallahu malika wa ahlak wa ahlika, ya, Allah berkatkan kamu, harta kamu dan keluarga kamu. Hanya tunjukkan aku di mana pasar, itu sahaja. Ya, subhanallah. Itu sekali mereka nak menyerahkan, ya, harta mereka kepada golongan Muhajirin yang berpindah. Jauh kita kan? Jauh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita dalam bentuk yang begitu. Oleh kerana itu bila saya bicara misalnya kami nak buat projek bina sekolah, tahfiz, bina surah, sama-sama kita membantu. Baik, Allah katakan lagi, dan diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, mereka perlukan. Kita ni macam hari ni, ya, hari ni dah dekat raya, dekat raya pula, dekat Ramadan dah, ya, lepas Ramadan raya. Waktu kita berebut nak beli baju kan, tiba-tiba kita pergi dengan kawan kita, kita dah minat baju tu, ya, tiba-tiba kita dah pegang-pegang, kawan tu kata, cantik, saya nak lah. Aku dah nak dulu, kita katakan. Ya. Kalau kaedah golongan Ansar ni,
Kalau kita dah nak, cantik lah, kawan kata, cantik lah. Okey, tak apa, enti ambil dulu. Ya, enti ambil dulu. Biasa orang perempuan lah kan. Ambil lah. Ya, tak apa. Dalam hati kita kemain, kita hendak. Ya, dan dalam keadaan reda. Jangan dalam hati, mampu dia ni. Ya, aku nak dia nak. Aku nak dia nak. Okey, tak apa. Ya, sabar. Sabar itu lebih cantik. Dan akan menepati ciri-ciri golongan Ansar. Ya Allah mengatakan, dan siapa dipeliharakan dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang tak kedekut macam tu, ya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Pasal dalam bab-bab ini, Allah, dalam bab kebakhilan atau kekikir ni, ya, minta lindung kepada Allah. Ya, kerana itu di antara doa yang Rasulullah ajar. Namun sangat disayangkan umat manusia kini sedang mengalami masa-masa krisis kasih sayang. Akhlak mulia ini menjadi barang langka dan sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-harian. Bahkan di antara umat Islam hanya orang yang dirahmati Allah yang masih terlihat menebarkan kepada sesama mereka. Sesungguhnya kita tidak berdaya untuk melakukan kebaikan tanpa pertolongan Allah, ya. Dalam bab-bab yang begini kita serah kepada Allah, hanya Allah yang mengetahui hakikatnya dan kita minta Allah perbaiki. Kerana saya tertarik banyak dalam peristiwa, dalam cerita-cerita, ya. Kalau kita tengok cerita-cerita sahih lah, yang mana ada seorang sahabat tu apabila Rasulullah datang tetamu di tengah malam. Ya, kisah-kisah ini pasal zaman dulu tak ada hotel, tak ada R&R yang baik. Maka dia datang, ya, lalu dia nak bertamu di Madinah. Ya, kerana konsep zaman dahulu memang dia ada konsep bertamu. Ya, kita biasanya kita tak pasti macam mana. Tapi saya teringat, dia teringat konsep bertamu ni pasal saya cerita keluarga saya, mak saya dulu, ya, berkahwin pada tahun 64, lebih kurang 64 65 waktu tu. Tak, 64. Kahwin 64, kakak saya 65 waktu tu. Okey. Syahirkan. Jadi 64 lebih kurang tahun 63 64, ya, waktu mereka ni tok saya imam, ya, terkenal dengan imam lah di sana. Waktu tu penghulu pun tidak muncul secara ni, okey, dan jalan pun masih lagi jalan tanah, ya, pengangkutan, di antara pengangkutan yang utama apabila rombongan ni asalnya, rombongan ni datang dari bahagian layang sana, satu kawasan, saya orang Botek. Okey, sorry, terputus. Line tak clear. Okey. Maka dalam perjalanan tu, ya, rombongan yang nak meminang ni, dia tak ada tempat nak duduk. Yalah, rumah orang lama. Maka biasalah dia datang ke rumah Tok Penghulu tak ada kawasan tu. Maka Tok Imam ada. Okay. Jadi dia nak menumpang bermalam. Tu dia. Dulu R&R tak ada, homestay pun tak ada, maka nak bernumpang malam ke rumah tok saya. Nak jadi cerita lah, Jadi lalu tok saya pun okeylah, orang dulu mana ada lampu baik, apa pelita adalah, rumah pun ialah orang zaman dululah, senang cerita. Tengok cerita Piramli tu kita tahulah cerita dia. Ya, saya tertarik kerana dalam surah Al-Kahfi yang Nabi Musa ingin bertamu tu, yang orang tak mau sambut dia sebagai tetamu tu kan, dalam surah Al-Kahfi. Rupanya konsep itu berlaku di zaman kita dahulu. Jadi dan bertamu mereka kepada ketua kampung ataupun tok imam. Jadi dia jumpa tok saya, dia kata kami ni datang dari sana jauh, lebih kurang 4 batu. Zaman dulu jalan kaki 4 batu kan. Apa tujuan, kata tok saya ni, dalam bahasa Perak lah, ya, apa tujuan sebenarnya? Kami ni cadang nak pergi meminang orang yang sana kan. Maksudnya ada di bahagian depan lagi, dalam sebatu lebih kurang. Tapi hari dah malam, jadi kok boleh tumpang tidur rumah Tok Imam. Oh, nak pergi meminang ke? Iya. Tok saya kata, oh, kat mana? Kat sana tu lah. Oh ya ke? Sini pun ada juga. Orang kampung kan. Dia kata, rumah saya pun ada juga anak dara. Oh ya ke? Kan? Oh, tanyalah. Dia tanya beberapa perkara.
Oh, kalau gitu tak jadilah kami meminang orang sana. Kami pinanglah anak Tok Imam. Tok Imam kan. Jadi bila dengar tu, mak saya terkejut. Dia kata, mak terkejut. Mak pengintai. Dia jadilah cerita Hindustan di situ. Maka, ya, agak menarik dalam bab itu. Ya, jadi yang paling menarik, alhamdulillah dengan izin Allah dalam peristiwa itu, ya, akhirnya jodoh lah, jodoh di antara mak dan ayah saya, di situlah permulaannya. Dia tak ada lah zaman tu SMS ke WhatsApp ke apa, ya, seorang wanita zaman tu zaman pemalu sangat-sangat. Ya, ayah saya tentera, ya, mak saya sekolah khas yang dikatakan waktu itu, ya. Jadi alhamdulillah jadilah perkahwinan pada tahun 2000 pula 1964, ya, lebih kurang tahun 64. Waktu itu majlis kahwin, itulah orang yang pertama merasmikan jalan raya dah mula ditambah, dibuat sikit-sikit. Pada waktu itu mereka lah pengantin baru yang pertama merasmikan jalan raya di kawasan Bota tu. Ya. Jadi ala kulihal nak menceritakan dalam bab ini, ya, hati yang mana kita kena faham elok-elok dalam bab kasih sayang atau bab apa ni, perhubungan antara kita sesama manusia ini diambil kira sebagai satu perkara yang perlu dicontohi. Jadi semua mendambakan kasih sayang. Sebagai seorang Islam mestilah ada sifat kasih sayang. Sesungguhnya Allah akan berikan banyak kebaikan, apatah lagi contoh yang diberikan oleh golongan Ansar, ya, dan golongan Muhajirin. Mereka itu adalah contoh yang terbaik dalam siri kasih sayang. Jadi insya-Allah, ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, ya, kita minta Allah berikan kekuatan kasih sayang sesama kita, dan Allah berikan kebaikan sesama kita, dan Allah jadikan kita sebagai orang yang sanggup mengorbankan apa saja demi agama yang tercinta ini. Jadi wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta